Melaka. Anda bersama saya Jana Jalidan menerusi Suara TV yang kini kami berada di Melaka bersempena pilihan raya Negeri Melaka kali ke-15. Bersama saya kali ini ialah Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga merupakan Naib Presiden UMNO yang sedang dalam jelajah kempen pilihan raya Negeri Melaka. Apa khabar Datuk Seri? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Datuk, untuk permulaan ni, bagaimana jentera pilihan raya Barisan Nasional berjalan sepanjang pilihan raya Negeri Melaka yang dipenuhi dengan pelbagai SOP dan peraturan norma baharu yang dijalankan? Komen Datuk. Alhamdulillah, pertamanya jentera pilihan raya Barisan Nasional ni datang dari seluruh negara dan mereka memenuhi tuntutan Kementerian Kesihatan iaitu SOP COVID-19. Setakat ni nampaknya tak ada apa-apa yang insiden yang berkaitan dengan COVID kerana memenuhi SOP yang telah ditetapkan pasal tidak ada ceramah, tidak ada melawat rumah ke rumah, cuma ada bermesyuarat dan perjumpaan hanya buat di tempat minum, makan. Jadi nampaknya mereka memenuhi. Dan jentera alhamdulillah setakat ni mereka berada di semua kawasan Dewan Undangan Negeri di Melaka. Baik Datuk Seri, Datuk telah mendengar taklimat di Pusat Kawalan atau Command Center Barisan Nasional untuk pilihan raya Negeri Melaka pagi tadi. Juga telah berjumpa dengan beberapa calon yang bertanding. Bagaimana Datuk Seri melihat ada peluang Barisan Nasional untuk menang setakat ini? Alhamdulillah, jentera berada di peringkat yang paling semangat yang paling tinggi, menyediakan berkumpul untuk membuat pusingan yang terakhir dalam kempen ini, dalam melalui telefon, phone call, melalui media sosial, dan juga mereka juga sudah sampai ke peringkat pengumpulan data yang terakhir daripada kampung-kampung, dari taman-taman di mana calon Barisan Nasional bertanding. Nampak alhamdulillah, dan peningkatan sokongan ada kepada Barisan Nasional setakat ini. Baik Datuk Seri, nampaknya PRN Melaka kita lihat gagal untuk menjadi wadah mengetengahkan idea muafakat nasional. Jadi apakah ada perundingan mungkin antara UMNO dan Bersatu menjelang PRN ni Datuk Seri? Saya ingat oleh kerana pilihan raya ini telah diadakan secara solo oleh Barisan Nasional, dan Perikatan Nasional juga telah meletakkan calon, dan dua-dua kumpulan ini telah meletakkan calon masing-masing. Saya fikir kita habiskanlah pilihan raya ni, dan kita dapat melihat bahawa sepanjang tempoh kempen ini tidak ada insiden yang tidak diingini, dan kita berharap dianya akan sampai di penghujung sampai 20 hari bulan dalam keadaan yang baik, dan selepas tu kita tengoklah apa keputusan. Dan saya fikir biarlah sampai ke akhir pilihan raya tu dalam keadaan seumpama ni. Baik Datuk Seri, Datuk Seri sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, apakah yang Datuk Seri lihat UMNO dan Kerajaan Persekutuan boleh menyumbang kepada pembangunan di negeri Melaka dengan lebih baik lagi? Konteks pembangunan di luar bandar, di apa yang ada di Melaka ni, dia ada komponen antara perbandaran dan juga luar bandar. Jadi saya ambil kawasan yang di luar bandar,
yang maksud saya di luar daripada PBT, perbandaran ataupun daripada kerajaan tempatan, itu di bawah KPKT. Jadi yang di luar daripada perbandaran tu, katalah kampung tradisional, dijaga oleh pejabat daerah, yang tu kita akan uruskan, membantu. Jadi separuh daripada Melaka ni pun sebenarnya dipanggil luar bandar. Jadi yang itu yang melibatkan kemudahan asas yang dijaga oleh kementerian, sama ada pembaikan jalan, ameniti sosial. Kemudian saya ada agensi di bawah saya, Kemas, ada sekolah tadika Kemas. Kita ada juga di sini sedikit JAKWA, Jabatan Haiwan Orang Asli. Kemudian kita juga ada di sini agensi seperti MARA, RISDA, FEKRA, yang semuanya rata-ratanya ada aktiviti ekonomi untuk membantu masyarakat luar bandar. Jadi insyaAllah program Kementerian Pembangunan Luar Bandar kita akan jalankan untuk membolehkan kejayaan masyarakat luar bandar itu dibantu dari semasa ke semasa. Baik Datuk Seri, dari tinjauan dan juga laporan daripada media-media sepanjang PRN di Melaka ini, akses internet di Melaka sangat mengecewakan. Jadi mungkin bagaimana kementerian boleh memainkan peranan dalam membantu meningkatkan akses internet di luar bandar, Datuk Seri? Konektiviti internet ni ataupun akses internet ni sebenarnya bukan kerja sebenarnya di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan agensinya nama MCMC. Itu saya nak clearkan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni datang untuk bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kita collaborate untuk nak tolong masyarakat luar bandar. Area mana yang patut ditingkatkan konektiviti internet. Sebab bila kita pergi, kita ada ketua kampung bawah kementerian saya. Kita ada area di mana kita tahu, kawasan kita tahu yang konektiviti internet lemah. Jadi kita bincang dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk kita sama-sama collaborate nak tingkatkan, insya-Allah. Ini agenda yang berikutnya lah yang boleh kita baiki konektiviti di luar bandar. Baik, Datuk Seri, di peringkat pusat, apakah Datuk Seri berpuas hati dengan pencapaian Kementerian Pembangunan Luar Bandar? Mungkin sejauh mana KPLB ada mencapai sasaran 100 hari yang ditetapkan oleh Perdana Menteri? InsyaAllah kita melihat bahawa kementerian ini mempunyai banyak program melibatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau nak kira, dia punya bidang tugasan itu besar. Tapi kalau kita tengok perancangannya ada, pelaksanaannya sudah dijalankan, dan dalam 100 hari yang ada yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi ini, insya-Allah kita boleh capai apa yang kita mahu capai itu. Tapi pada masa yang sama, kalau tengok, kalau cakap pasal pasarana rakyat, jalan kampung, jalan luar bandar, bekalan elektrik, bekalan air, ameniti sosial. Kemudian sebelah sini ada lagi keusahawanan masyarakat luar bandar, ada lagi pendidikan luar bandar. Sebab tu di bawah kementerian saya juga, pendidikan luar bandar tu Tadika Kemas, Taska Kemas, GIAT MARA, IKM, Politek MARA, UniKL, Maktab Rendah Sains MARA, semua tu yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan ada, keusahawanan ada, dan yang ketiganya adalah pasarana rakyat. Jadi insya-Allah ketiga-tiga ni kita jaga dan kita usahakan yang terbaiklah untuk masyarakat. Baik Datuk Seri, kembali kepada PRN Melaka, apa pandangan Datuk Seri mengenai Sulaiman Ali sebagai calon Ketua Menteri Melaka? Pandangan? Timbalan Presiden UMNO dah sebut jelas bahawa calon Ketua Menteri adalah Datuk Seri Sulaiman. Saya ingat itu adalah satu perkara yang telah diputuskan, dan kita menyokong apa yang disebut oleh Datuk Seri Ahmad Hassan.
Baik Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh beri pandangan mengenai 86% muka baru yang ditampilkan oleh Barisan Nasional. Komen Datuk Seri. Ini saya fikir bahawa game changer yang diperkenalkan oleh UMNO dan Barisan Nasional, iaitu memperkenalkan calon-calon muka baru. Calon muka baru ni ada orang muda dan ada orang tak muda. Tapi makna orang tak muda tu dia tak pernah bertanding, sebab tu dia jadi muka baru. Jadi combination between orang muda dan juga orang yang dewasa sikit, tapi mereka tu adalah muka baru dalam pentas pilihan raya. Jadi saya kira bahawa ini sangat baiklah untuk masyarakat, dan masyarakat nak kepada perubahan. Bagaimana dengan calon-calon wanita 5 orang yang InsyaAllah mereka juga adalah di antara yang terpilih, dan kita harap masyarakat dapat menyokong wanita, masyarakat dapat menyokong orang muda dan juga orang dewasa yang menjadi calon yang pertama. Dan saya fikir pilihan daripada Barisan Nasional untuk memilih mereka-mereka ini adalah sesuatu yang boleh dibanggakan, dan insyaAllah mereka mendapat sokongan daripada rakyat. Mungkin kata-kata akhir harapan Datuk Seri untuk PRN Melaka kali ini. Untuk pengundi di Melaka, saya fikir bahawa marilah kita membuat sokongan kepada Barisan Nasional, dan insyaAllah Barisan Nasional akan menang, dan terbukti puluhan tahun Barisan Nasional yang merintah telah menjamin kesejahteraan rakyat, dan saya fikir kembalilah untuk menyokong Barisan Nasional. Baik, itu sahaja setakat ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi selepas ini Datuk Seri dengan wawancara seterusnya. Terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini Datuk Seri, dan untuk itu, siapa pun yang dipilih nanti diharap mampu menggalas tanggungjawab, terutama mendekati dan menyelami permasalahan rakyat. Sekian daripada saya, Jana Jalida, dan seluruh kru produksi Suara TV mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.